Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan menyambung lagi perbincangan latihan berkaitan dengan bab yang ke-8. Pada minggu lepas kita dah buat perbincangan soalan daripada buku teks. Dan hari ini kita akan sambung lagi latihan berkaitan dengan bab yang ke-8 untuk keseluruhan. Untuk keseluruhan daripada semua bab yang ada, bab ke-8, 8.1, 8.2 dan 8.3. Jadi cikgu sudah hantarkan soalan latihan melalui WhatsApp group tadi. Jadi diharapkan kamu sudah dapat melihat terlebih dahulu soalan yang akan dibincangkan pada malam ini. Jadi kita terus lihat kepada soalan tersebut. Okey, inilah soalan yang akan kita bincangkan pada malam ini. Sepatutnya mungkin lepas ini ataupun tengok keadaan kita akan masuk nanti kepada bab yang ke-9 selepas kita habis membincangkan latihan-latihan ini supaya kita lebih memahami konsep dan juga kefahaman yang berkaitan dengan bab yang ke-8 iaitu unsur dan bahan. Jadi sekarang ni ada beberapa soalan di sini yang akan kita bincangkan. Jadi diharapkan kamu semua dapat melihat kepada soalan-soalan ini terlebih dahulu sebelum kita mula membincangkan. Kalau tidak nanti tak dapat apa-apa kesan daripada pembelajaran ini. Jadi cikgu minta kamu baca dahulu soalan-soalan yang diberikan supaya kamu lebih dapat menguasai konsep dan pengetahuan yang ada dalam bab yang ke-8 ini. Okey, jadi kita lihat dahulu kepada soalan yang pertama. Okey, cikgu minta kamu baca dulu. Okey, kita lihat di sini. Satu, lengkapkan carta alir berikut. Boleh nampak Bagi respon sikit. Boleh nampak ke tak? Boleh. Boleh Okey. Okey, soalan yang pertama. Lengkapkan carta alir berikut. Okey. Okey, soalan dia diberikan carta alir, tajuknya bahan. Tajuknya bahan. Kemudian bahan ini dibahagikan kepada 3. Okey. A, B dan ada dah dibagi kat sini molekul. Kemudian setiap satu bahan ini pula ada dia punya di sini dia punya penerangan dia. Kemudian di bawah ni ada contoh-contoh yang diberi. Okey, jadi macam mana kita nak menjawab soalan ini? Cikgu nak kamu perhatikan dahulu supaya kamu dapat mengingati konsep yang dipelajari dalam bab yang ke-8 ini. Iaitu bahan dan unsur. Okey, lihat dulu. Okey. Jadi seperti yang kita telah pelajari sebelum ini, jadi kena ingat bahawa bahan-bahan yang ada di sekitar kita ini
Dia terdiri daripada zarah-zarah. Ya, terdiri atau terbina daripada zarah-zarah. Ya. Jadi zarah-zarah yang berbeza, ya, zarah-zarah yang berbeza inilah yang membentuk setiap bahan yang ada di dalam diri kita dan juga apa yang ada di sekeliling kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita perlu tahu, ya, pembahagian bahan itu terbahagi kepada tiga. Ya, bahan itu terbahagi kepada tiga. Yang pertama di sini, yang kedua dan yang ketiga. Ya. Dan bahan-bahan tersebut disebut berdasarkan jenis zarah-zarah yang membina bahan tersebut. Ya, jadi setiap bahan dibina daripada zarah-zarah. Dan nama-nama bahan ataupun pengelasan bahan-bahan berdasarkan kepada jenis-jenis zarah. Ya. Jadi kena ingat ada berapa jenis zarah? Kena ingatlah berapa jenis zarah, siapa tahu? Zarah ada 3 jenis. Kena ingat yang tu. Iaitu yang pertama zarah atom, yang kedua zarah molekul dan yang ketiga zarah ion. So tolong ingat, minggu lepas pun kita dah buat latihan perbincangan soalan. So minggu ini pun kita bincangkan lagi supaya kamu lebih memahami dan dapat mengingati, ya, apa yang telah kita pelajari. Ya, jadi kena ingat zarah yang membina semua bahan-bahan ini ada 3 jenis. Ya, sama ada zarah itu adalah zarah atom, zarah molekul ataupun zarah ion. Dan cikgu sudah sebut bahawa zarah asas adalah merupakan atom. Ya, jadi zarah yang paling asas sekali adalah atom. Ini kerana zarah yang dua lagi ni, molekul dan juga ion, sebenarnya datang daripada atom yang mengalami perubahan. Ya, jadi kena ingat balik. Jadi 3 jenis zarah, walau bagaimanapun atom adalah zarah yang paling asas. Ya, sebab molekul dan ion itu sebenarnya datang daripada atom yang asas ini. Ya. Jadi berdasarkan kepada jenis zarah, bahan-bahan dapat dibahagikan kepada jenis zarah tersebut. Ya. Okey, berdasarkan jenis zarah, maka bahan dapat dibahagikan kepada 3, iaitu yang pertama bahan atom. Bahan atom. Ya, nama dia bahan atom. Sebab apa? Sebab dia dibina daripada zarah-zarah atom. Yang kedua adalah bahan ion. Ya, bahan ion sebabnya bahan ini dibina daripada ion-ion, zarah-zarah ion-ion yang bercas. Ion ini adalah zarah-zarah yang bercas. Ya, mesti ada zarah positif dan zarah negatif. Dia mesti bergabung. Dia tak akan ada semua positif, dia tak ada. Dia mesti, kalau sebut bahan ion, maksudnya dia unit asas dia adalah ion positif dan negatif yang bergabung. Dan yang ketiga adalah bahan molekul. Bahan molekul. So inilah dia 3 jenis bahan yang berdasarkan kepada jenis-jenis zarah yang membina bahan tersebut. Okey, so tolong ingat. Okey, seterusnya kita tengok setiap satu bahan ini, okey, dia boleh terbahagi pula mengikut keadaan dia. Ya, okey. So bahan atom ini pula, ya, berdasarkan kepada yang ni bahan atom ni, ya. Bahan atom dia boleh terdiri daripada apa kat sini? Apa yang
sesuai untuk diisi di sini. Siapa yang boleh jawab? Siapa yang boleh jawab? Siapa ada jawapan? Apa dia C? Apa dia C? Okey, bahan atom. Okey, bahan atom di sini dia nak bahagikan sebenarnya bahan atom ni berdasarkan contoh. Jadi gambar yang ditunjuk kat sini dengan contoh yang diberi ni bermaksud contoh-contoh bahan atom adalah yang ni lah. Dan yang ni menunjukkan apa? Yang ni apa dia? Yang ini adalah logam. Contoh bahan atom adalah logam. Yang kedua adalah gas nadir. Tadi logam tadi contohnya tahulah ada banyak jenis logam. Contohnya besi, zinc, magnesium, kalsium, banyak lagi. Dan contoh yang lain adalah gas nadir. Gas nadir adalah merupakan bahan atom kerana gas-gas ini dibina daripada zarah-zarah atom gas nadir. Contohnya gas helium, gas argon. Semua atom-atom yang membina gas-gas ini adalah dalam bentuk zarah atom. Argon dalam bentuk atom, helium dalam bentuk atom dan sebagainya. Okey, bahan ion pula. Bahan ion, contoh yang diberi di sini adalah merupakan sebatian ion. Okey, ini yang dikehendaki sebatian ion. Okey. Jadi sebatian ion contohnya apa? Contohnya diberikan di sini garam, natrium klorida. Jadi sebatian ion tu dia mesti mengandungi ion positif dan ion negatif. Okey. Kemudian molekul pula. Okey, molekul pula. Yang ini. Okey. Contoh yang diberi di sini unsur. Okey, unsur contoh dia adalah oksigen, nitrogen. Yang ini pula adalah sebatian. Ini adalah sebatian molekul ataupun sebatian kovalen. Sebatian kovalen. Okey, sebatian kovalen contohnya diberi di sini adalah air, karbon dioksida. Ini contoh yang diberi. Jadi ini adalah merupakan contoh-contoh bahan berdasarkan kepada jenis zarah, iaitu logam dan gas nadir untuk bahan atom, sebatian ion untuk bahan ion, unsur untuk sebatian bahan molekul, sebatian kovalen untuk bahan molekul. Okey, so itu yang mesti kamu ketahui berkaitan dengan jenis-jenis bahan dan contoh-contohnya. So boleh ingat ataupun tidak? Contoh-contoh ni kena ingat. Contoh bagi setiap jenis bahan. Bahan atom apa contoh dia?
Bahan ion, apa contoh dia? Ada di sini semua. Bahan molekul, apa contoh dia? Dan contoh itu pula, dia ada beberapa jenis lah. Kalau tengok pembahagian ni, macam bahan atom, sini logam, sini gas nadir. Dia nak tunjukkan apa? Logam di sini contoh satu, yang ini gas nadir ni bukan logam. Gas nadir adalah bukan logam. Jadi bila bukan logam, dan diperbuat daripada satu atom, daripada atom, maka dia termasuk dalam bahan atom. Kalau bahan molekul pula, okey, bahan molekul ada yang terdiri daripada unsur dan ada yang terdiri daripada sebatian kovalen. Okey, so itu adalah dia punya jawapan kepada soalan yang diberikan. Okey, soalan yang kedua, yang seterusnya. Okey, lengkapkan jadual di bawah mengenai sifat fizik bahan. Okey, jadi jadual yang diberikan di sini, jadual yang diberikan di sini. Okey, yang pertama adalah sifat, iaitu properties. Yang kedua, bahan atom. Okey, dia nak melihat kepada sifat tiga jenis bahan ini, bahan atom, bahan molekul dan bahan ion. Okey, tiga jenis bahan ini, kita nak bincangkan dari segi sifat ataupun ciri-ciri yang dimiliki oleh setiap bahan, iaitu berdasarkan sifat fizik sesuatu bahan. Jadi sifat ni pula ada dua jenis. Satu sifat fizik, iaitu berkaitan fizikal bahan tersebut, dan yang kedua sifat kimia. Jadi ada dua jenis sifat, sifat fizik dan sifat kimia. Jadi sifat fizik ni merujuk kepada keadaan fizikal dan luaran bagi sesuatu bahan tersebut. Bahan kimia, sifat kimia pula merujuk kepada ciri-ciri kimia yang berdasarkan bagaimana tindak balas dia berlaku, bagaimana ikatan dia terbentuk dan sebagainya. Okey. Sebelum tu cikgu nak tengok balik kehadiran. Oh, tu dia. Baru masuk seorang. Okey. Okey, yang pertama kita tengok keadaan fizikal pada suhu bilik. Sifat yang pertama dia berkaitan dengan keadaan fizikal dia pada suhu bilik. Keadaan fizikal ini maksud dia sama ada dia berbentuk pepejal, cecair ataupun gas. Macam tu. Cecair, pepejal ataupun gas. Okey. Jadi yang kedua, sifat yang kedua adalah daya tarikan antara zarah-zarah. Forces of attraction between particles. Daya tarikan antara zarah-zarah. Dan yang ketiga adalah takat lebur dan takat didih setiap jenis bahan ini. Jadi kita nak tengok apakah ada lagi bawah ni. Kita akan lihat juga keterlarutan dia, sama ada dia larut ataupun tidak di dalam larutan ataupun bahan-bahan tertentu. Dan yang kelima adalah berkaitan dengan kekondaksian elektrik. Jadi yang ini semua adalah sifat fizikal, sifat fizik bagi bahan-bahan. Kita nak tengok, jadi kena tahulah. Okey, yang pertama sekali, bahan atom ni, keadaan fizikal dia pada suhu bilik ni apa? Jadi seperti yang kita tahu tadi, bahan atom ini dia ada dua, satu logam dan satu lagi gas nadir. Tu contoh-contoh dia. Okey, kalau logam, okey, so kita kena tengoklah. Kalau logam, logam ni sifat fizikal dia adalah pepejal.
Pepejal. Kalau gas nadir atau gas adi, ini gas. Jadi kita kena perincikan sikit ya. Sebab bahan atom ini ada dua jenis, satu daripada kumpulan logam dan satu lagi daripada kumpulan gas nadir. Jadi yang logam ini pepejal dan gas nadir adalah gas. Okey, tu kena ingat. Kemudian bahan molekul. Okey, bahan molekul ni tadi kita lihat ada dua jenis, satu unsur, satu lagi adalah sebatian kovalen. Jadi kalau unsur dan sebatian kovalen ni dari segi keadaan fizikal dia jadi terbahagi kepada dua jugalah. Ya, terbahagi kepada dua macam ni, ya. Okey, bahan unsur contohnya oksigen, nitrogen. Yang ini adalah gas. Yang pertama, bahan unsur. Jadi kalau dia unsur, okey, biasanya dia adalah dalam bentuk gas. Keadaan fizikal dia adalah gas. Manakala bagi sebatian kovalen, kalau sebatian kovalen, dia pun ada. Sebatian kovalen ni dia ada tiga keadaan fizikal. Gas, contohnya gas karbon dioksida. Cecair, contohnya air. Dalam bentuk cecair dan dalam bentuk pepejal. Pepejal pun ada. Contohnya glukosa. Jadi glukosa adalah merupakan sebatian kovalen. Jadi dia ada tiga keadaan fizikal bergantung kepada jenis bahan tersebut. Okey, kalau bahan ion, bahan ion dia ada dalam keadaan pepejal dan ada dalam keadaan cecair. Okey, jadi sebenarnya keadaan fizikal setiap bahan ini berbeza-beza lah. Jadi yang tu kena tahulah. Okey, kemudian dari segi sifat daya tarikan antara zarah-zarah. Okey, daya tarikan. Kalau dalam bahan atom, okey, kalau bagi logam, sebab di sini dia soalan dia sangat oleh ikatan logam. Jadi dia nak tanya, apakah daya tarikan antara zarah-zarah? Bagaimanakah daya tarikan antara zarah-zarah di dalam logam, bahan atom jenis logam. So kalau daya tarikan, so kita tulis untuk logam daya tarikannya sangat kuat. Sebab apa? Sebab dia ada ikatan logam. Dia ada ikatan logam. Manakala daya tarikan antara zarah-zarah bagi bahan molekul, okey, bahan molekul ni semuanya daya tarikan dia adalah lemah oleh daya van der Waals. Daya tarikan antara zarah-zarah dia adalah lemah oleh daya van der Waals. Okey. Manakala dalam bahan ion, daya tarikan antara zarah-zarah dia adalah sangat kuat oleh ikatan ataupun daya, ikatan ataupun daya elektrostatik. Elektrostatik. Okey. Jadi itulah dia penerangan kepada daya tarikan antara zarah-zarah. Okey, seterusnya
kita lihat sifat yang ketiga iaitu dari segi takat lebur dan takat didih. Okey, takat lebur bermaksud suhu di mana sesuatu pepejal bertukar menjadi cecair. Manakala takat didih adalah suhu di mana cecair bertukar kepada gas. Itu yang dimaksudkan dengan takat lebur dan takat didih. Untuk bahan atom, takat lebur dan takat didih dia adalah tinggi sebab dia logam. Kalau untuk logam dia adalah tinggi. Kalau untuk gas nadir, untuk gas nadir dia adalah rendah. Jadi kena tengok kalau yang tinggi itu untuk logam, kalau yang rendah untuk gas nadir. Okey, manakala bahan molekul pula, semua sekali bahan molekul mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah. Manakala bahan ion adalah tinggi. Okey, bahan ion semuanya mempunyai daya takat lebur dan takat didih yang tinggi. Okey, so itu dia punya jawapan kepada soalan yang ditanya. Okey, seterusnya kita lihat kepada sifat yang keempat iaitu keterlarutan. Okey, sama ada dia larut ataupun tidak larut. Sama ada di dalam air ataupun pelarut organik. Jadi kalau bahan atom, okey, bahan atom adakah dia larut di dalam air atau pelarut organik? Okey, jawapannya atom atau maksudnya contoh dia adalah logam. Logam tidak larut. Macam tu. Logam tidak larut dalam air atau pelarut organik. Sebab besi apa semua tu mana boleh larut. Dia tidak larut. Manakala bahan molekul pula. Kalau bahan molekul ni, dia oleh kerana kebanyakannya adalah merupakan sebatian kovalen. Sebatian kovalen dan juga unsur. Okey, jadi dia sebatian kovalen ni dia tidak larut. Jawapan dia macam tu. Tidak larut di dalam air tetapi apa? Larut dalam pelarut organik. Itu dia. Tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Okey. Seterusnya bahan ion. Bahan ion ini bagaimanakah keterlarutan dia? Dia larut dalam air tetapi tidak larut dalam pelarut organik. Okey, seterusnya kekondaksian elektrik. Okey, kita nak lihat apakah bahan-bahan ini mengkondaksikan elektrik ataupun tidak. Okey, bahan atom iaitu logam, logam mengkondaksikan elektrik. Logam dapat mengkondaksikan elektrik. Manakala bahan molekul tidak dapat mengkondaksikan elektrik. Dan bagi bahan ion, okey, boleh
mengkondaksikan elektrik dalam bentuk leburan ataupun larutan aqueous. Ya. Okey, itulah jawapan kepada soalan-soalan yang ditanya. Okey, kalau kamu ada sebarang pertanyaan boleh tanya. Boleh tanya, jangan senyap saja. Okey, soalan seterusnya. Soalan nombor 3. Okey, tolong baca dulu. Okey, unsur wujud dalam pelbagai bentuk. Cerakinkan unsur berikut. Okey, A. Unsur ferrum. 1. Tungkul besi merupakan bahan atom yang mengandungi atom. 2. Karat ialah bahan yang mengandungi ion. B. Hidrogen. Dalam udara, gas hidrogen wujud sebagai bahan. Dalam jus limau, gas hidrogen wujud sebagai bahan. So itu persoalan yang ditanya. Ya. Okey, so jawapan soalan nombor 3 ni apa? Kita tengok di sini. Okey, unsur ferrum. Tukul besi merupakan bahan atom yang mengandungi atom. Yang mengandungi atom apa tu? Tukul besi merupakan bahan atom. Kenapa? Kerana mengandungi atom. Jadi sesuatu bahan atom tu maksudnya dia hanya ada atom-atom bahan tersebut. Contohnya kalau besi, maka dia ada atom-atom besi sahaja. Jadi kat sini maksudnya soalan tu, kalau bahan besi, maksudnya dia hanya mengandungi atom-atom besi sahaja. Tu dia jawapan. Yang kedua, karat ialah bahan yang mengandungi ion. Ini apa dia? Karat ialah bahan, bahan apa? Bahan atom ke, bahan molekul ke, bahan ion ke? Siapa tahu? Dia bahan apa karat ni? Okey, jawapan dia adalah bahan ion. Karat ialah bahan ion yang mengandungi ion besi dan ion oksigen. Yang mengandungi ion besi dan ion oksida. Kalau yang bukan logam ni, kita ubah hujung dia sebagai dari oksigen menjadi oksida. Okey, B. Hidrogen. Dalam udara, gas hidrogen wujud sebagai bahan. Siapa tahu? Gas hidrogen dalam udara ni, dia wujud sebagai bahan apa? Jenis bahan apa? Bahan atom ke? Bahan molekul ke? Bahan ion ke? Jadi apa dia? Siapa yang tahu? Gas hidrogen adalah bahan molekul. Sebab apa? Sebab dia zarah-zarah molekul. Jadi bahan molekul.
Sebab hidrogen gas terdiri daripada molekul-molekul. Okey, B. Dalam jus limau, gas hidrogen wujud sebagai bahan bahan apa? Dalam jus limau. Siapa tahu? Okey, gas hidrogen wujud sebagai bahan ion. Okey, sebenarnya yang ni bukan, dia tak boleh tulis gas ni. Dia sepatutnya tulis hidrogen saja. Hidrogen wujud sebagai bahan apa? Sebagai bahan Ion. ion. Dia tak boleh sebut gas. Kalau gas tu dia memang molekul. Jadi dalam jus limau, hidrogen wujud sebagai bahan ion. Sebab dalam jus limau tu dia ada ion hidrogen. Ada ion hidrogen. Dia dalam bentuk ion. Okey, so seterusnya kita tengok pula 8.2. Jadual berkala unsur moden. Rajah menunjukkan sebahagian daripada jadual berkala. Lengkapkan petak dengan perkataan yang diberikan. Lengkapkan petak dengan perkataan yang diberikan. So sekarang ni diberikan logam, separuh logam, bukan logam, halogen, gas nadir, unsur peralihan. Kalau kamu buat ulang kaji, kamu akan tahulah. Kalau dalam berjadual berkala unsur ni, nama-nama ni kita dah tahu dia duduk dekat mana. Kalau buat ulang kaji lah. Kalau tak buat, kamu tak tahu. Kumpulan kala. Jadi semua nama-nama ni digunakan di dalam subtopik yang kedua berkaitan jadual berkala unsur. Berkaitan dengan jadual berkala unsur. So daripada sini, yang ini, macam mana kita nak bagi jawapan berdasarkan kepada anak panah yang ditunjukkan. A. Di sini, unsur disusun mengikut apa? Nombor proton. Itu dia, nombor proton. Jadi semua unsur dalam jadual berkala unsur ni disusun berdasarkan kepada nombor proton yang berbeza yang bermula daripada hidrogen yang mempunyai nombor proton 1 sehinggalah nombor proton 118. Dari kiri ke kanan. Dia bergerak semakin ke bawah. Okey. B. Mana B? Oh, B kat atas ni. Yang ni. Tak nampak B dia. Okey, ni grup 18. Kumpulan 8. Ini okey, sorry. Dia tunjuk kat sini. Okey, kumpulan 18. Atau apa dia? Kumpulan 18 ni adalah merupakan kumpulan bagi unsur-unsur apa? Unsur-unsur, ni jawapan dia. Gas nadir. Kumpulan 18 adalah kumpulan gas nadir. Jadi tolong ingat nombor kumpulan 18 adalah kumpulan gas nadir. Okey, kemudian C. Kumpulan 17. Kumpulan 17 ni ini fluorin, klorin, bromin, iodin, astatin. Okey. So ni kumpulan 17 ni sama macam kumpulan 18, dia ada nama khusus dia. Kalau kumpulan 18 tu nama dia adalah gas nadir.
Kalau kumpulan 17 kita panggil kumpulan halogen. Kena ingat kalau halogen tu maksudnya unsur-unsur kumpulan 17. Okey, kemudian D. Ditunjuk dekat sini. Yang ni yang petak-petak putih ni. Ni apa dia? Dia boron, silikon, germanium, arsenik, antimoni, tellurium, polonium, astatin. Okey, ini adalah merupakan unsur-unsur separuh logam. Unsur-unsur separuh logam. Kemudian DE. E ni ditunjuk dari kumpulan 3 sampai kumpulan 12. So yang ini semua yang tengah-tengah ni apa dia? Ni adalah unsur-unsur peralihan. So kamu kena tahulah tentang jadual berkala unsur ni. EF. Okey, yang ni ditunjukkan ni. Dari 1, 2. 1, 2 ni maksudnya ni dari kiri ke kanan lah. Ni 1. Ni 2. Yang ni 3. Ini apa dia? Yang ni dipanggil sebagai color. So dari yang ni color 1. Color 1 ni kiri ke kanan. Ahli dia hidrogen dan helium je. Color 2 ni kiri ke kanan. Dalam garisan yang sama. Ni color ketiga sampailah color ketujuh. Dipanggil color. EFG. Okey, G ni apa pula? G ni daripada sini. Dia nak tunjuk apa? Dia nak tunjuk apa tu? Apa dia nak tunjuk sebenarnya? Separuh logam semua dah ada. Logam. Logam. Dia nak tunjuk logam lah ni. G ni adalah unsur-unsur logam. So logam sebenarnya daripada lithium ni semua ni sampailah bawah separuh logam ni semua logam. Sedang logam. Dan H pula adalah dia nak tunjuk apa sebenarnya kalau yang sebenarnya dia nak tunjuk kumpulan ni. Berdasarkan kepada ni. Ataupun bukan logam. Bukan logam dia dah tunjuk. Jadi dia nak tunjuk kepada logam. Dah. Okey, dia nak tunjuk kepada kumpulan. Dia nak tunjuk kepada kumpulan. Okey, so kumpulan lah Okey, so itu dia punya jawapan untuk soalan nombor 4 ini. Jadi inilah ciri-ciri yang perlu kamu tahu di dalam jadual berkala unsur sampai nombor 4. So kita berhenti di sini dulu. Kita akan sambung untuk rehat dan solat isyak. Kita akan sambung lepas ini dengan soalan nombor 5. Kita akan sambung semula pukul 9.20. 9.20 sekarang ni 8.58. 9.20 atau 9.25 lah paling lewat. Okey. So kita berhenti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk solat dan rehat.